Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan. Jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So, bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 5 botol lah. 5 botol tu 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih lah. So memang dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab Jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'dihi fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. قال الله تعالى في كتاب الله العلي العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang punya dunia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di dalam pengetahuan Allah, mudah-mudahan kita berada di dalam belas kasih Allah, mudah-mudahan kita berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kuliah subuh kita pada pagi ini, sambungan dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum ni kita bahas mengenai Islam agama fitrah. Islam agama fitrah. Semula jadi Allah Ta'ala jadikan Islam ini untuk jalan ataupun cara hidup kita. Pada pagi ini insyaAllah kita sambung buku surat yang kedua, fitrah manusia perlu kepada agama. Fitrah manusia perlu kepada agama. Sebelum pada itu, tuan-tuan, apabila dalam majlis ilmu, kita tak ada web benda lain lah, kita nak tumpuan kita dalam majlis ilmu, mudah-mudahan majlis kita Allah Subhanahu wa taala rahmat insya-Allah. Baik, fitrah manusia perlu kepada agama. Menurut fitrah manusia semula jadinya memerlukan kepada agama, iaitu agama Allah, yakni agama Islam. Fitrah ni makna dia semula jadi. Jadi semula jadinya manusia perlu kepada agama. Tanpa agama manusia tak dapat untuk menjalankan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala mahukan. Jadi agama yang diperlukan adalah agama Islam. Islam adalah agama Allah yang Allah Taala redha. Inna dina indallahil Islam. Tak ada agama di sisiku kecuali agama Islam. Jadi hidup kita ni wajib dengan beragama. Agama yang macam mana? Agama yang Allah Subhanahu wa taala redha. Apakah agama yang Allah Taala redha? Yakni agama Islam berdasarkan tauhid, berdasarkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana agama Islam adalah agama yang menyelamatkan manusia daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa yang berdasarkan tauhid. Sebab apa kita nak memerlukan agama Islam? Sebab agama itulah yang menyelamatkan kita daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama itulah agama tauhid yang menyelamatkan kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Selamatkan kita daripada penyembahan berhala. Agama Islam lah tuan-tuan sekalian yang menyelamatkan kita. Sebab agama Islam jalan daripada ketauhidan, kemahuan kehendak Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Itu sebab kita mahukan faham agama Islam yang sebenar-benarnya. Bukan kita faham ikut akal kita semata-mata tanpa dijadikan Al-Quran dan Hadis itu sebagai rujukan utama. Jadi agama Islam lah yang menyelamatkan kita. Agama Islam lah yang menyelamatkan kita daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah Islam ini agama baru ataupun agama yang dibawa hanya pada zaman Rasulullah? Jawapannya tidak. Sebab daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad, bahkan sampai ke Nabi Isa, mereka membawa agama adalah agama Islam. Semua itu dan sekalian anuti ataupun bawa ajaran agama Islam. Bukan ajaran selain daripada agama Islam. Jadi agama Islam ini bukan menyelamatkan hanya saja pada zaman Rasulullah saja. Zaman sebelumnya lagi. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semua bawa agama Islam, jadi agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi agama apa? Agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi fitrah agama Islam ni untuk manusia. Fitrah manusia perlu kepada agama. Agama apa? Islam. Jadi kehidupan kita ni pun perlu kepada kehidupan Islam. Kita kena tahu apakah kemahuan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan kita, jadi Allah Ta'ala sediakan agama tu, jalan hidup. Masalah sekarang, sebelum ni saya beritahu dalam kuliah yang pertama, ataupun episod yang pertama, mengenai macam mana keadaan seseorang itu orang Islam tapi dia tidak mengamalkan akan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang menjadi masalah. Lagi-lagi bahagian akidah, lagi-lagi bahagian pegangan gitu kepada agama Allah, jalan hidup kita untuk nak menjadikan kehidupan kita ni bertepatan dengan kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Jadi agama ini tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Sebab itulah yang mendatangkan keyakinan kita kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak cerita bahagian gaib, kita kena kepada agama. Nak hidup bahagian kita bahagian agama. Bahkan dari sudut lahiriah, bahkan kita masuk tandas sekalipun, apabila kita ikut kemahuan kehendak Allah Ta'ala, amalkan sunnah dalam kehidupan kita, jadi benda tu jadi ibadah. Benda tu jadi ibadah. Makan, minum, jadi sunnah. Benda tu jadi ibadah. Jadi itu sebab fitrah manusia, dia wajib dengan agama. Dia tak boleh tak ada agama. Apabila tak ada agama tu silam, jadi dia tak ada pedoman nak ikut ke mana. Apabila dia tak ada pedoman, dia tak tahu nak ikut ke mana. Sudah dia ikut akal dia, bahkan akal yang tidak dirujuk dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi akal itu akan diganggu oleh syaitan, makhluk yang tidak harapan untuk kita berdamai. Ataupun nafsu yang jahat. Nafsu ada dua, satu nafsu jahat, satu nafsu baik. Kita memang tidak boleh lari dengan nafsu. Memang tak boleh lari dengan nafsu. Tetapi kita boleh kawal nafsu. Macam mana kita nak kawal nafsu? Gunakan nafsu. Jadi kita kawal dengan kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Macam mana kita nak kawal nafsu kita? Kita kena cari tuan kepada nafsu. Siapa tuan kepada nafsu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jalan hidup kita agama apa? Inna dina indallahil Islam. Yakni tak ada agama di sisiku kecuali agama Islam. Jadi Islamlah tuan-tuan sekalian untuk menyelamatkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Dari sudut konsep tauhid dan akidah, nak menyelamatkan kita daripada menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak dibelenggu hati kita, tidak dibelenggu jasad kita tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kita faham inilah agama yang Allah Ta'ala redha. Inilah jalan hidup yang perlu kita jalankan dalam kehidupan kita. Tak ada jalan lain dah kecuali jalan yang Allah Ta'ala tunjuki. Jadi Allah Ta'ala, atas hukum bumi kita tidak boleh melihat Allah, tetapi Allah Ta'ala hantar pesuruh. Jadi nak hidupkan agama di dalam kehidupan, kita kena ikut yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ataupun kata mudah, kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang agama Islam, mana manusia fitrah sebelum jadinya perlu kepada agama. Bahkan orang kafir itu ada agama macam mana? Itu agama yang batil ataupun agama yang salah, yang berlawanan dengan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Jadi kita ni bangga jadi orang Islam. Alhamdulillah.
manusia hari ini lebih kurang 7 bilion, mana 7,000 juta. Daripada 7,000 juta, Allah Ta'ala pilih kita tuan-tuan sekalian. Yang beriman, yang beragama, yang menyembah Allah Ta'ala. Tapi kita kena ikut lunas-lunas dia lah. Nah, tak bolehlah kita nak ikut hal al-ehwal kita sendiri. Tidak boleh. Sebab apabila kita beragama, kita kena masuk, bahkan kita ikut tiada sebarang perubahan dan pindaan ketetapan Allah Ta'ala. Jadi agama ni satu benda yang penting. Agama ni dah penting dah. Ajaran di dalamnya itu juga penting. Hindu pun dikatakan agama. Lepas tu Kristian, Nasara, Yahudi pun dikatakan agama. Jadi agama pahaman mereka yang lari daripada pahaman sebenar. Atau kalau mereka rujuk Taurat, rujuk Injil, Injil Taurat mereka sudah lari daripada apa yang diajar oleh Nabi Allah Musa, apa yang diajar oleh Nabi Allah Isa. Bahan suhu-suhu mereka itu pun mereka tukar ataupun mereka memanipulasi ikut akal mereka. Itu yang membuatkan mereka itu salah ataupun salah ketauhidan dan salah dia punya i'tiqad. Pegangan dia tu, akidah dia tu, keyakinan dia tu jadi salah. Walaupun sumber rujukan asal dia adalah wahyu Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan kena ingat fitrah manusia perlu kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Macam mana kita nak amal agama dalam kehidupan? Hidup sunnah. Hidup sunnah. Bahkan masuk dalam jamban atau kancing atau berak pun tuan-tuan sekalian. Jadi benda tu satu amal apabila kita ikut sunnah. Nah, kadang-kadang kita masuk jamban ikut dan kita apabila kita ikut dan kita, masa kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang ni, jadi satu benda yang membazir kan. Sedangkan Rasulullah tunjuk dah macam mana nak masuk tandas, keluar tandas, macam mana kita nak taharah, macam mana apabila kita berada di dalam tandas, apa perlu kita buat. Rasulullah dah ajar satu-satu, bahkan minum pun Rasulullah ajar, jangan minum berdiri, minum dalam keadaan duduk. Minum berdiri ni tuan sekalian dalam keadaan darurah. Mana hukum dia harus. So Rasulullah pun pernah minum dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan Rasulullah terlampau haus. Jadi apabila lahiriah, kita 24 jam, kita lahiriah bahkan 24 jam. Kita hidup atas muka bumi ni, kalau kita tak bawa agama dalam kehidupan, cara sunnah Rasulullah, kita akan gagal. Confirm kita akan gagal. Sebab agama itu yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW. Hari ini masalah, kita seronok melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kafir. Tetapi kenapa kita tak boleh seronok yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kadang-kadang berfashion lah. Kita seronok fashion yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, bahkan orang-orang kufar. Kita agung, kita seronok pakai. Macam janggut saya panjang ni kan. Orang tak selesa kadang-kadang janggut panjang. Bahkan orang mengutuk, bahkan orang mengkeji. Sedangkan itu sunnah Rasulullah. Dalam Syariah Al-Tirmizi, janggut Nabi lebat, tebal, panjang dan mubarak. Jadi nak hidup rasa cinta. Memang kadang-kadang kita pandang janggut sini. Panjang tak? Kadang-kadang kita rasa geli, bahkan pasangan kita pun rasa geli. Tetapi kita faham, kadang-kadang dia tak faham. Kita kena terangkan. Ini sunnah Rasulullah. Satu sunnah dihidupkan di zaman fahsyat dan munkar. Allah Ta'ala bagi pahala sampai 100 pahala mati syahid. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya. Itu sebablah penusilan kita nak hidupkan sunnah, barulah agama hidup dalam kehidupan. Keluarga jadi bahagia, kita jadi bahagia. Sebab apa? Kita hidupkan agama dalam kehidupan. Lahiriah itu penting. Lahiriah tanpa rahmat, lahiriah tanpa keberkatan, makna lahiriah itu tidak akan nampak manfaat. Kalau kita nampak manfaat dari sudut yang salah, itu yang dinamakan istidraj. Makin banyak kita boleh, makin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa benda ni berlaku? Lunas-lunas Islam tu kita tak tahu kemahuan kehendak Allah Ta'ala yang sebenar, sebab kita tidak mengkaji agama yang sebenar yang ditunjuki, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Memang manusia fitrahnya semula jadi perlu kepada agama. Ada juga manusia hari ini yang tidak mempercayai Tuhan, ataupun golongan-golongan etis yang tidak mempercayai Tuhan. Tapi tuan-tuan ingat, apabila hidup atas muka bumi Allah Ta'ala, kadang-kadang Allah dia sesat, lepas itu makin banyak dia dapat. Allah Ta'ala nak menyesatkan seseorang itu dengan macam-macam cara. Macam-macam cara. Sampai satu tahap, dia ingatkan dia buat itu benda yang betul. Sedangkan itu adalah benda yang salah. Bahkan dia amal sampai dia mati. Wa iyadzubillah. Dan kematian itu dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tak baik. Wa iyadzubillah. Kalau jago-jago. Kalau nak beragama, tengok apa yang dikatakan oleh orang-orang alim.
Bahkan yang dikatakan oleh orang-orang alim yang tidak bercanggah dari Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita dengar orang tu berserban, berjanggut lah, berjubah, pose ni. Jangan kita terus taklid tanpa menyiasat. Bukan kita tak percaya tuan guru kita. Tetapi kalau dia bodoh yang benda-benda yang pelik, sampai satu tahap dia mengatakan Allah Ta'ala itu lebih daripada satu. Bahkan macam mana Allah nak jadi Allah sedangkan manusia tidak mahu jadi manusia. Itu satu kefahaman yang salah. Allah tak perlu kepada makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah itu Qadim. Jadi walaupun panggilan dia ustaz, panggilan untuk guru besar, tetapi kita kena lihat percakapan dia tu bercanggah ataupun tidak. Apabila kita tidak kaji, bahkan kita tidak teliti, bahkan apa yang dia cakap tu satu benda yang janggal, yang tidak selalu dibincangkan, yang membuatkan kita ini mengikuti seseorang itu dalam keadaan fikrah dia, fikir dia itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan sampai satu tahap dia faham agama ni ikut kemahuan kehendak dirinya sendiri. Jadi agama ni Allah tak boleh nak main-main. Kita kena betul-betul tuan-tuan sekalian. Kita kena tahu ini syariat daripada Rasulullah ataupun selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita cakap asal nampak orang cerita pasal agama, kita cakap benda tu tidak perlu kita teliti. Itu sebabnya kalau kita teruskan dengan pemikiran macam tu, itu yang timbul Syiah, timbul Wahabi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, agama Drus, agama Bahai. Jadi sebab apa benda ini berlaku? Sebab ilmu kita terhadap agama itu sendiri, kepahaman gitu. Sampai satu tahap kita ngikut je. Benda yang salah pun kita jadi ikut sebab kita tak ada ilmu untuk mengkaji benda itu salah ataupun tidak. Dengan ilmu, dengan agama Islam lah yang sebenar dapat kita meneliti perkara itu salah ataupun tidak. Jadi, yang awal tajuk kita, semula jadinya manusia perlu beragama. Jadi kita pun nak amal agama perlu dengan penelitian, dengan siasat kita. Bukan kita nak, macam apa? Bukan kita nak bolah orang Kelantan bagi. Bukan kita nak serupa kita ni banyak songeng. Tidak. Aku amal lah banyak songeh kau. Tidak, kita takut benda ni salah. Bahkan agama ini berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan benda ini yang kita nak bawa bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita tidak mahu mengkaji perkara itu salah ataupun tidak, takut sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dihisab, kita dengan amal kita banyak. Sebab salah amal agama, memang fitrah Allah Ta'ala jadikan manusia perlu kepada agama, ikut agama yang salah sampai satu tahap. Kita ni tidak dikira beramal soleh sebab cara amal agama itu salah. Peringatan untuk orang-orang yang popular dengan zaman-zaman yang tak apa-apa, kembali kepada Allah, alhamdulillah fitrah, syukur banyak-banyak. Kena rujuk dengan alim ulama. Jangan kita berpandukan dengan seorang sahaja. Kita kena lihat, kalau kita nak ceramah dengan orang kena lihat. Jangan sampai kita ajar orang tu benda yang salah. Rujuk dulu kalau benda itu janggal. Tapi kalau benda cakap maghrib 3 rakaat itu tak janggal. Itulah jadi janggal maghrib 3 rakaat itu sebab kau tak pernah sembahyang maghrib, tak pernah pergi masjid. Apa azan banyak kali, boleh sampai 5 kali satu hari. La haula wala. Benda tu kebiasaan. Yang membuatkan kita jadi benda tu janggal sebab jarang pergi masjid, jarang masuk masjid, jarang solat berjemaah. Yang membuatkan jadi janggal kau. Bukan agama tu yang membuat jadi janggal. Jadi benda yang janggal, contoh yang diberitahu mengenai mujassimah. Allah Ta'ala ini berjirim, berjisim. Allah Ta'ala ini bertempat. Bahkan dia beritahu ada Allah Tuhan selain dari Allah. Bahkan menyamai sifat-sifat Allah dengan makhluk. Itu yang menjadi benda yang salah. Jadi semula jadi manusia perlu beragama, nak amal agama, kena betul-betul. Kalau tidak kita tak akan nampak manfaat. Nah, kita nak beragama bagus tadi tapi tak nampak manfaat. Penyakit yang diubati semakin lama semakin semakin parah sebab ubek tak penuh. Ubek penuh, insya-Allah hati kita akan tenang, datanglah keberkatan di dalam kehidupan. Justru itu kata ulama lagi, Allah Subhanahu Wa Taala menggesa orang-orang yang beriman menjadikan agama Islam sebagai pegangan hidup,
Memang sah sebab agama itu milik Allah Ta'ala. Allah yang jadikan kita. Allah jadikan kita tuan-tuan, puan-puan sekalian, ibu ayah sekalian. Dia tidak melepaskan kita macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita. Allah Ta'ala tak lepaskan kita macam tu. Allah akan bagi pedoman tu. Pedoman Allah bagi Al-Quran, hantar Rasulullah. Bahkan Nabi-Nabi dah wafat. Allah Ta'ala hantar mukjizat yang dapat kita rujuk mana? Al-Quran. Lepas tu Allah Ta'ala hantar hadis Nabi SAW. Para alim ulama. Asatizah menceritakan ini yang dimaksudkan, ini yang dimaksudkan. Jadi orang yang beriman, Allah Ta'ala menggesa orang-orang beriman menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Memang kalau ikutkan, kita ni kategori makhluk, memang kalau ikut ajaran Islam yang sebenar. Hari ini ramai orang tafsir, ini cara yang betul. Syiah pun bagi tahu, dia ajaran yang betul. Tapi jangan kita nak percaya sahaja. Kita perlu rujuk, adakah dia ajaran betul ataupun salah. Brelwi pun beritahu ajaran yang betul. Wahabi pun beritahu ajaran yang betul. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Mereka mengatakan mereka ini ajaran yang betul. Apabila kita lihat mereka ini, apa yang mereka kabarkan ataupun mereka dakwa, berlawan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi kita tak kena ikut buta-buta. Tak boleh kan? Jadi dari sudut kita nak amal agama, pengkajian itu penting. Kajian terhadap agama. Bukan kita melanggar, nampak je nak langgar. Nampak ajaran baru, ikut. Apabila berjauhan ataupun tidak kena dengan Al-Quran dan Hadis, jadi benda tu jadi salah, bahkan ulama-ulama jangan cakap salah, syarah cakap ajaran ini sesat, jadi kita kena jauhi daripada ajaran-ajaran yang salah. Tak boleh cakap, tak boleh kau wek hal kau dan wek hal dia. Tak boleh. Kita kena ikut kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Sebab kita makhluk Allah. Memang kita kena ikut ajaran Islam sebagai panduan hidup kita, pegangan kita. Pegangan hidup mereka selaku agama samawi yang direstui dan redai oleh Allah Ta'ala. Agama samawi, agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita ni dapat agama yang Allah Ta'ala redha. Kadang-kadang kita tak perasan. Kadang-kadang kita pandang lebih orang, sedangkan kita tak pandang lebih itu. Kita pandang lebih orang sahaja tuan-tuan, bapa sekalian. Kita tak pandang lebih kita. Kita menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Kita pandang lebih orang. Kita tak pandang pemberian Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Tapi kita pandang lebih orang. Kita jadi cemburu, akan lahir satu perasaan yang dinamakan hasad. Itu sebablah kita pernah sangka baik dengan Allah Ta'ala. Ini pemberian Allah Ta'ala yang hebat. Dia punya dalil ni adalah surah Al-Baqarah ayat 208. Apa yang kita syarahkan tadi? Fitrah manusia perlu kepada agama yang sebenar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Rasulullah, yang berdasarkan keyakinan kewujudan Allah, dan kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Agama yang diredai adalah agama Islam. Ya, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Sadaqallahul aliyyul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukum. Masuk dalam agama Islam bukan masuk saja, kena tahu hukum-hukum. Hari ini Islam hanya pada nama. Kadang-kadang saya pun boleh, macam mana hidup tidak ibadat kepada Allah. Islam sahaja tetapi semayangnya ke mana? Ya Allah, auratnya ke mana? Sampai satu tahap tuan-tuan sekalian, dia tak tahu Islam yang macam mana. Yang dia tahu Islam yang dia nampak, itu bahaya. Islam yang dia nampak, Islam yang dia nampak dengan kawan dia, Islam yang dia nampak di sekeliling dia. Ni Islam yang kita nak belajar yang berpandukan dengan Al-Quran dan Hadis. Yang macam mana? Itu sebab apabila ditegur, bahagian-bahagian orang-orang yang popular ni ditegur, nak beritahu perbuatan kamu ini salah, bahkan dia cakap kamu menyusahkan. Menyusahkan apa? Sebab ini larangan Allah Ta'ala, kita pun beritahu lah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah ahli keluarga kamu peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Jadi ahli keluarga bersaudara bukan nasab keturunan kita. Kita orang yang beriman ni semuanya bersaudara. Jadi sebab kita nak ingatkan wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Kita nak ingatkan akan peringatan itu,
Kita kena tahu, kita kena ingatkan saudara-saudara kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan. Berlebih-lebihan ini bermakna kita tidak tafsir ikut dan kita sampai satu tahap kita faham agama ni ikut diri kita. Itu yang masalah. Hari ni ramai macam tu lah Johnny yang faham agama ikut dirinya sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala semua faham agama ikut Al-Quran, ikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, lepas itu yang diterangkan oleh asatizah ataupun ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Baru betul kita nak masuk dalam agama Islam, lepas itu kita patuh segala hukum-hukumnya. Jangan kita masuk dalam agama Islam, kita melakukan fitnah pula. Sampai satu hal orang pandang buruk sekarang dengan agama Islam. Sedangkan agama itu milik Allah. Yang jadi buruk, yang buat buruk agama Islam ni kita sendiri. Kita sendiri yang memburukkan agama Allah Ta'ala sebenarnya tuan-tuan sekalian. Jadi hati-hati dalam kita nak faham agama. Memang Allah Ta'ala suruh kita menganuti ataupun Allah Ta'ala suruh kita beramal dengan agama Islam sebab agama Islam itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesudah kita jadi orang yang beriman, yang masuk Islam, yang meyakini kewujudan Allah Ta'ala, jadi kita pun beramal ataupun kita kena ikut agama yang sebenar, beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan sahabat Nabi berdasarkan perbahasan-perbahasan ulama. Masuk agama Islam, jangan kita masuk macam tu, patuh hukum-hukum Nah, jangan ikut dan kita, faham kita agama ni ikut dan kita. Tak apalah aurat, tak apalah ini, berkira benar. Itu yang masalah. Itu yang perlu diterangkan. Ini yang sebenarnya. Macam Yasin malam Jumaat, tahlil. Tak ada masalah kita buat. Tetapi sampai bila kita nak main ikut-ikut orang? Kita tak tahu sebab apa nak tahlil. Kita boleh baca Al-Quran, zikir kat situ. Secara tidak langsungnya, dalam tahlil itu ada amal. Yang jadi hari ini, tuan-tuan sekalian, sampai satu tahap, kita tak tahu amal yang kita buat. Pucuk, kita tahu ke mana. Itu sebab dia tidak mendatangkan manfaat. Kita keseronokan perkara itu tak datang sebab kita tak ada ilmu. Fadilat apa yang kita buat ini berdasarkan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat. Kalau kita nak buat sesuatu Yasin malam Jumaat, sebab apa kita nak hidupkan Yasin malam Jumaat? Sebab malam tu sayyidul, mana penghulu segala hari. Mana dia bertambah-tambah kita punya ganjaran. Jadi ulama hidupkan malam tu dengan kita buat Yasin tahlil. Kalau kita nak buat ceramah boleh tak Yasin malam Jumaat? Boleh, tidak menjadi masalah. Tak buat pun tak apa, itu bukan satu kefarduan. Itu benda yang sunat, benda yang harus kan. Jadi kadang-kadang kita wajibkan. Nak sesuatu wajib. Kalau buat tak boleh, wajib buat. Itu yang salah. Surah sejadah pagi-pagi Jumaat, itu sunat. Dia tak masuk dalam muakkad. Nak baca boleh, tak baca pun boleh. Boleh tak baca surah sejadah pagi Jumaat, itu cakap semayang tu rasa tak sah. Wa iyadzubillah. Tak boleh macam tu. Itu soal punca amal tu kita kena faham, kita kena tahu. Nah, bukan kita nak menyusahkan, ini namanya disiplin di dalam agama. Dah kita luar tak disiplin dalam agama pun tak disiplin, macam mana lah tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dalam bab hal ehwal keduniaan kita disiplin, dalam bab agama pula kita tak disiplin. Kena disiplin bab agama, tarkus, pelihara, jaga tuan-tuan sekalian. Sebab inilah kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang manusia yang menganut agama selain daripada agama Islam tidak diterima dan tidak diperakui selaku orang yang hidup dalam agama. Nampak? Mana orang kafir ni tidak diperakui hidup dalam agama. Jadi kita ni diperakui hidup dalam agama. Allah Ta'ala dah bagi. Ataupun Allah Ta'ala dah kurniakan satu nikmat yang hebat. Allah. Kalau kita tak nak gunakan tak tahulah. Nah, Allah Ta'ala bagi kita ni Islam yang Allah Ta'ala perakui, kita pun anuti agama Islam. Orang kafir tidak diakui akan akidah ataupun pegangan mereka. Mana mereka tidak hidup dalam keadaan agama. Sedangkan agama ni wajib dimasukkan dalam kehidupan. Ada orang pisahkan kehidupan dengan agama. Salah. Apa yang dikatakan oleh falsafah barat. Contohnya tuan sekalian, Socrates ataupun Aristotle ataupun Plato. Dia memisahkan antara lahiriah dan rohaniyah. Bahkan Hujatul Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan agama dengan keduniaan tidak boleh dipisahkan. Makna bukan tak boleh dipisahkan, tu bukan dia boleh duduk sekali, tidak. Mana dalam kita nak melayari kehidupan lahiriah kita, agama tu kena jadi panduan.
Kalau tidak, kita akan rosak sebab panduan kita tak ada. Kalau kita guna panduan lahiriah makhluk dengan makhluk, kita akan rosak. Jadi akhirat panduan hidup kita, dunia ni ikut belakangnya. Rosak akhirat, tuan-tuan sekalian, dunia akan ikut rosak. Memang tiada keberkatan. Jadi Islam ini tuan-tuan sekalian adalah agama yang Allah Ta'ala redha. Orang yang beriman menganuti agama Islam, hukum-hukumnya dikatakan orang yang hidup dalam agama. Jadi orang kafir macam mana? Orang yang tidak hidup dalam agama. Jadi kita dapat dah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat apa yang kita boleh, jangan lihat apa yang orang boleh. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 85. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul aliyyil azim. Dan sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang merugi. Jadi kita tak nak jadi orang yang merugi. Kita dah ada agama Islam, bahkan tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita nak beramal dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. InsyaAllah, setakat ini perbahasan kita sambungan kepada Islam agama fitrah. Jadi kesimpulan pada pagi subuh yang berkat ini, beberapa benda yang kita dapat. Yang pertama sekali, agama Islam adalah semula jadinya Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Lepas itu kita dah anuti agama Islam dan kita faham agama yang sebenar bukan sekadar nama saja Islam, tetapi amal itu kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Dan lepas itu Allah Ta'ala beritahu apa lagi? Allah Ta'ala beritahu orang yang mencari selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripada. Jadi kita beruntunglah sebab Allah Ta'ala terima amal kita. Sebab apa? Kita beriman. Dan ajaran yang oleh Rasulullah itulah pegangan kita. Jadi mudah-mudahan kita menjadi Islam ni agama yang, mudah-mudahan dalam diri kita ni, kita faham agama Islam yang sebenar, cara kita nak amal agama, cara yang ditunjuk oleh Nabi dan sahabat Nabi SAW. Jadi insyaAllah sekian saja perbahasan kita, majlis ilmu kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi masa yang akan datang, kita akan sambung, kita akan sama-sama memahami kemahuan kehendak Allah Ta'ala. Barulah nampak manfaat. InsyaAllah bertemu masa yang akan datang. Aku liqauli hadha astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Okey. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, cik senang bangun. Dan kawan-kawan cik pun tengok cik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk cik. Sekarang cik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata tu yang daripada tengok keadaan cik, kawan cik tanya lama, cik kata tu tengok pada tindak balas pada cik dulu. Kalau cik berjaya, bila orang tengok alhamdulillah cik dah makin cergas, makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.